Selamat petang semua, selamat kembali kepada channel saya Cikgu Daryl, dan hari ini Cikgu akan membincangkan satu topik yang bukan baru tetapi sentiasa menjadi masalah kepada anak-anak murid dalam penulisan esei kertas 2 Bahasa Inggeris UPSR anda. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tengok dahulu apakah itu indefinite and definite article sebenarnya. Artikel yang pertama, biasanya ia adalah digunakan untuk situasi di mana kita tidak mempunyai kepastian. Dan yang kedua, dia digunakan untuk merujuk kepada satu bilangan sahaja. Ini juga diikuti oleh jikalau benda tersebut dia boleh dikira, maka kita gunakan articles ini juga. Dan articles ini adalah dikenali sebagai indefinite articles. Sebenarnya perkataan indefinite ini sudah bermaksud tiada kepastian. Jadi setiap kali kalau kita tembung dengan suatu perkara yang kita rasa kita kurang pasti, maka kita gunakan indefinite articles ini untuk merujuk balik kepada kata nama am tersebut. Jadi contoh untuk indefinite articles ini adalah a dengan n. Mungkin ada setengah kamu akan rasa, cikgu, mengapakah indefinite articles ada dua jenis? Sedangkan mereka berdua ini mempunyai ciri-ciri yang sama. Sebenarnya ada sedikit perbezaan. Nanti cikgu akan jelaskan pada anda apakah perbezaan dia. Manakala untuk articles yang kedua, biasanya ia digunakan apabila sudah ada kepastian terhadap sesuatu benda, dan ia hanya boleh digunakan untuk benda yang satu-satunya di dunia ataupun dalam konteks sahaja. Dan juga artikel ini boleh digunakan untuk countable dan juga uncountable nouns. And last but not least, artikel ini hanya boleh digunakan untuk sesetengah kata nama khas sahaja. Sebenarnya artikel ini kan dia tidak boleh digunakan untuk mana-mana kata nama khas, tetapi untuk yang artikel ini dia memberi sedikit kelonggaran untuk beberapa jenis kata nama khas. Kita akan bincangkan lebih banyak nanti di slide-slide yang seterusnya. Dan contoh ini kita panggil sebagai definite article. Contoh untuk definite article adalah the. Perkataan a and the nampak mudah, nampak ringkas, tetapi sebenarnya cara penggunaan dia adalah pelbagai jenis dan macam-macam lagi yang kita belum pernah belajar ataupun kita terlepas pandang. So, di sini cikgu nak jelaskan dahulu. Indefinite articles ada dua jenis. Dan mengapa ada dua jenis sedangkan mereka mempunyai ciri-ciri yang sama? Terdapat sedikit perbezaan. Hal ini kerana untuk a adalah digunakan untuk segala kata nama am ataupun common nouns yang bermula dengan bunyi huruf konsonan sahaja. Cikgu ulang, a digunakan untuk segala kata nama am ataupun common nouns yang bermula dengan bunyi huruf konsonan sahaja. Bukan huruf konsonan ya, bunyi huruf konsonan. Maksud konsonan di sini adalah daripada A sampai Z, kecuali A, E, I, O, U, yang lain semua adalah konsonan. Maksudnya B adalah konsonan, C adalah konsonan, D adalah konsonan, Z adalah konsonan, kecuali A, E, I, O, U sahaja. Manakala untuk N, kebetulannya N adalah secara langsung bertentangan dengan maksud untuk a, kegunaan a. Jadi N adalah digunakan untuk segala kata nama am yang bermula dengan bunyi huruf vokal. Bunyi huruf vokal. Cikgu ulang, bunyi ya, bukan huruf. Sebab selalunya anak-anak murid selalu membuat kesilapan kerana mereka ingat, kata nama am ini dia bermula dengan huruf A, E, I, O, U, maka ia adalah menggunakan N. Sebenarnya tidak. Ia bukan menggunakan artikel N apabila kita nampak huruf yang digunakan adalah A, E, I, O, U. Sebaliknya kita kena tahu bunyinya adalah daripada E, I, O, A. Dekat sini apa yang cikgu nak masukkan adalah untuk huruf A bunyi dia adalah untuk bunyi I bunyinya adalah E, dan untuk huruf I bunyinya adalah I, dan untuk huruf O bunyinya adalah O, manakala untuk huruf U bunyinya adalah A. Jadi kalau anda jumpa mana-mana perkataan yang bermula dengan bunyi huruf vokal E, I, O, A, maka anda perlu menggunakan artikel N. Okey, dan bukan yang menggunakan artikel E, sebab artikel E hanya untuk kata nama am yang bermula dengan bunyi huruf konsonan. Untuk indefinite articles pula,
Kan tadi indefinite articles cikgu kata ia hanya boleh digunakan untuk sesuatu yang tiada kepastian, betul tak? Jadi sekarang cikgu sediakan satu gambar untuk anda dan ini adalah ayat untuk merujuk kepada situasi gambar tersebut. I saw a girl walking along the dark street yesterday. Saya ternampak seorang perempuan sedang berjalan di dark street semalam. Alright. Cikgu nak tanya. Okay, kamu tahu tak siapa perempuan ini? Tidak tahu kan? Anda tahu saja dia perempuan sebab anda tengok belakang bentuk badannya macam seorang perempuan. Tapi sebenarnya adakah kamu pasti, adakah kamu tahu siapakah perempuan ini? Tidak tahu kan? Kamu hanya tahu dia perempuan. Jadi tiada kepastian identiti sebenarnya. So, kita gunakan a untuk merujuk balik kepada perempuan ini. I saw a girl. Alright? Next. Merujuk kepada satu bilangan. Apa maksudnya merujuk kepada satu bilangan? Contoh yang sama, I saw a girl walking along the dark street yesterday. Sekarang kita bukan lagi bincang pasal kamu pasti ke tidak identiti sebenarnya. Tetapi dari segi bilangan dia, cikgu nak tanya, berapakah perempuan yang kamu nampak sedang berjalan dalam gambar tersebut? Seorang kan? Hanya seorang sahaja. Jadi di sini konteksnya a bermaksud one, okay? Ataupun bermaksud satu dalam bahasa Melayu, okay? Sebab kebanyakan murid-murid suka menggunakan I saw one girl. Baik kamu gunakan I saw a girl yang merujuk maksud kepada satu. Okay? Manakala untuk N pula juga sama, dia merujuk kepada satu bilangan. Tetapi tengok dalam gambar, Amir and Abu are playing with an iguana. Ada berapa ekor iguana di sini? Seekor sahaja kan? Jadi apabila benda itu hanya ada satu sahaja dan benda itu adalah iguana, iguana kan bermula dengan bunyi vokal I. Jadi, dan dia seekor, kamu perlulah gunakan artikel N. Alright? Next, untuk ini pula indefinite articles, untuk countable noun sahaja. Okay, hanya untuk benda yang boleh dikira. Maksudnya dekat sini a dengan n hanya boleh digunakan untuk benda yang boleh dikira sahaja. Jadi situasi di sini, Eddie has 7 marbles but I have only a marble. Okay, marble boleh dikirakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eddie ada 7, saya hanya ada 1 sahaja. Jadi dekat sini marble adalah boleh dikira. Next, bagaimana pula kalau untuk air? Air, kamu dapat kira tak? I need a water. I'm thirsty. Saya perlukan satu air. Saya berasa haus. Pelik kan? Air mana dapat kira satu air, 2 air, 3 air. Angin mana dapat kira satu angin, 2 angin, 3 angin. Tidak boleh. Jadi dekat sini kamu dapat kira ke tidak sebenarnya? Tidak, anda tidak dapat kira. Jadi ayat ini sebenarnya ada salah. Maka kalau sekarang air diisi ke dalam botol, cikgu nak tanya, dapat kirakah sudah belum botol tersebut? Dapatkan, kita dapat kira 1 botol air, 2 botol air, 3 botol air. So, kamu boleh kira sudah sekarang. Jadi, ayat ini barulah betul kalau dia sudah menjadi countable. Sebab tadi, air dia masih belum diisi ke dalam mana-mana bentuk, maka kamu langsung tak boleh dikira. Jadi, kamu tak boleh gunakan I need a water. Tapi bila air sudah diisi dalam 1 botol dan kamu perlukan botol tersebut, jadi kamu gunakanlah I need a bottle. Kalau sekarang 2 bottles, I need 2 bottles. Tapi memandangkan kamu hanya perlukan sebotol, daripada kamu katakan I need 1 bottle, kamu kata I need a bottle. Ini barulah konteks yang sebenarnya. Alright? Bagaimana pula untuk definite articles? Mari kita lihat dulu untuk definite articles the. Situasi pertama, sesuatu yang ada kepastian. Tadi cikgu sudah kata definite articles dia adalah bertentangan dengan indefinite articles. Indefinite articles tiada kepastian. Definite articles ada kepastian. Bagaimana kita nak tahu kalau benda itu kita ada kepastian? Kita ambil contoh daripada indefinite tadi. I saw a girl walking along the dark street yesterday. Kamu tidak tahu siapa perempuan tersebut, tapi sekarang apabila kamu lihat depan dia, the girl was Amy. So, tadi sebelum kamu melihat depan dia, contohlah gambar situasi pertama sini kan, kamu nampak belakang badan dia, kamu tidak tahu siapa dia. Kamu hanya tahu dia perempuan sahaja. Tetapi apabila kamu lari pergi depan dia, kamu tengok,
Oh, rupanya perempuan itu Amy. So, dalam bahasa Inggeris, kita gunakan definite articles sebab kita sudah pasti perempuan itu adalah Amy. So, we say, the girl was Amy. Alright? So, that is the use of definite articles for situation number 1. Ada kepastian. Next. Satu-satunya di dunia. The hanya digunakan untuk benda yang satu-satunya di dunia, ia saja yang wujud. Contohlah, kita ambil satu contoh daripada sini. Who is the current Prime Minister of Malaysia? Siapakah Perdana Menteri Malaysia sekarang? Cikgu nak tanya, untuk masa sekarang ini, Malaysia ada berapakah Prime Minister? Seorang sahaja kan? Mana mungkin 2 orang Perdana Menteri mentadbir satu negara? Jadi, ia adalah satu-satunya Perdana Menteri Malaysia di satu dunia ini. So, kita gunakan the. We cannot use a. Alright? Manakala untuk situasi kedua, the sun is shining brightly. Cikgu nak tanya, ada berapa bijikah matahari di dunia ini? Adakah hari ini ada 2 biji matahari? 1 biji matahari terbit dari timur dan 1 biji matahari terbit dari barat. Tidak logik. Nanti sampai tengah hari, 2 biji matahari bertembung, meletuplah nanti. Tidak logik kan? Jadi di dunia ini, matahari sebiji saja. So, ia menggunakan definite article the. Okay, kerana dia satu-satunya di dunia. Dan untuk satu lagi contoh, tadi satu-satunya di dunia, yang ini satu-satunya dalam konteks. Konteks ini cikgu akan tunjukkan dalam gambar. Contoh ayat yang cikgu berikan. My family's shop is next to the mosque. Kedai keluarga saya adalah tepi masjid tersebut sahaja. Bila cikgu menjelaskan satu-satunya dalam konteks, gambar inilah yang merupakan konteksnya, yang bermaksud dalam kawasan yang kamu nampak dalam gambar ini, ada berapakah masjid yang kamu nampak? Satu saja kan? So, sangat particular, kita hanya merujuk kepada kawasan ini saja. Kedai keluarga saya adalah di tepi masjid itu, the mosque. Okay, sebab dalam kawasan ini, itu saja mosque yang kamu tahu. Jadi, kita gunakan the. Ia maksudnya ia merujuk kepada satu-satunya dalam konteks. Alright? Okay, there is only one mosque in this area. Manakala untuk definite articles, ia boleh digunakan untuk sama ada countable dan juga uncountable, benda yang boleh dikira ataupun tidak boleh dikira. Contoh gambar pertama, the boys are playing football. Ada berapa budak lelaki di sana? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Boleh kira tak? Boleh. So, kita gunakan the. Okay. Dan manakala untuk uncountable, the water is dirty. Kita boleh kira tak berapa water di sana? Tidak boleh kan? So, water itu dianggap sebagai tidak boleh dikira. Jadi, kita pun gunakan the. Alright? Tadi, indefinite articles hanya boleh digunakan untuk countable. Tetapi, untuk definite articles, dia lebih mesra sikit. Dia berkawan dengan countable dan juga uncountable. Dan situasi yang keempat, definite articles juga digunakan untuk sesetengah kata nama khas sahaja. Sebenarnya mengikut peraturan, articles a, n dengan the, dia tidak boleh digunakan untuk mana-mana kata nama khas. Antara contoh, dekat sini, kalau kamu sekarang gunakan Malaysia, I live in the Malaysia. Pernahkah kamu terdengar kita gunakan the Malaysia? Tidak pernah. Jadi konteks ini adalah salah. Sepatutnya kita menggunakan I live in Malaysia. Okay. Manakala contoh untuk nama orang pula, anda semua tahu ini siapa kan? So, this is the Donald Trump. Salah, we cannot say the Donald Trump seakan-akan dia ni macam satu figure, macam satu bangunan tau. Tidak boleh kita gunakan the. So, ya sepatutnya this is Donald Trump. Untuk mana-mana kata nama khas, tidak boleh menggunakan the, melainkan inilah contoh negara dia. Apa ini? Amerika Syarikat kan? Amerika Syarikat apa nama dia? The United States. So, I live in the United States. Ini betul. Sebab kenapa? Memang negara dia menggunakan the. Mana-mana negara yang menggunakan perkataan kingdom, perkataan states, perkataan republic, kamu boleh menggunakan the. Ia adalah terkecuali untuk negara-negara ini sahaja yang mempunyai perkataan states, kingdom dan juga republic.
Kalau anda mau gunakan kata nama khas untuk manusia pula, tadi kamu tidak boleh menggunakan this is the Donald Trump, tak boleh sebab kamu merujuk kepada orang itu. Tapi kalau dalam konteks merujuk kepada satu keluarga dia, kamu boleh pula buat dalam macam ni. This is the Trumps. Jadi bila kamu kata this is the Trumps, maksudnya kamu tahu sudahlah ini adalah ahli-ahli keluarga Trumps. Jadi dalam konteks ini bolehlah gunakan the. Jadi ini hanya untuk kefahaman anda sajalah. Sebenarnya tidak perlu pun kamu nak tahu begitu banyak, tapi cikgu hanya nak tambahkan sedikit ilmu kamu. Jangan saja apa-apa pun, kita hanya belajar saja apa yang ada dalam textbook. Kita cuba memperkayakan lagi lah ilmu lebihan. So untuk menguji anda, cikgu buat sedikit latihan untuk anda lah di sini. Nanti cikgu pun ada sediakan secara online juga untuk anda. Cikgu akan kongsikan link Google Form untuk anda. Tapi di sini mari kita cuba dulu beberapa contoh. Tengok dalam gambar. Kita tengok apa ayat dia. We caught octopus yesterday. Huruf O, tapi bunyi dia O ke tidak? Mari kita baca dulu. Octopus. O. Ada bunyi vokal O. Maksudnya dia ada sound of O. Jadi bila ada sound of O dan hanya ada seekor dalam tangan dia, maka kita boleh menggunakan artikel and. Is an indefinite articles. Alright? Next, ada sebuah buku atas meja. Kita tengok contoh ayat dia. There is book on the table. How many book? Can you count the book? Countable boleh dikira dan dia hanya satu buah sahaja. Okay, untuk yang countable dan dia hanya satu sahaja, there is a book on the table. Alright. Contoh ketiga, St. Peter's University. Okay, ayat my brother studies in university on the table. Alright, kita tengok dulu. University, bunyi huruf konsonan. Sebab tadi jangan cikgu dah kata jangan salah faham dengan huruf pertama dia. Okay, bukannya A, E, I, O, U, tapi bunyi E, I, O, A. Adakah perkataan ini dibaca sebagai university? Tidak. Jadi dia tidak boleh gunakan sebagai vocal. So dia mesti konsonan sebab bunyi dia adalah university. So kita boleh gunakan artikel a. Alright? Kita tengok ini. Ada seorang berdiri di atas mana? Neil Armstrong is the first person who set footprints on what moon? Moon, bulan. Excuse me, cikgu nak tanya, di dunia ini ada berapa biji bulan? One and the only. Hanya satu sahaja di dunia ini. Kalau satu sahaja di dunia ini, definite ke indefinite? Definite. So it's a the. Okay, on the moon. Alright. Ini adalah contoh-contoh dia lah. Dan inilah terakhir dia contoh. Jack and Jill live in the United Kingdom. Sebab dia adalah berakhir dengan perkataan kingdom as sectional name of the country. Okay. So jangan lupa buatlah kuis dalam latihan yang cikgu sediakan di sini. Okay, nanti cikgu akan sediakan pautan ini dalam diskusi video di bawah video saya. Alright, and seperti biasa, kalau ada apa-apa soalan, feel free to leave your questions at the comment section below my video. Dan jangan lupa, kalau ada masa dan kalau ada peluang, tolonglah subscribe channel cikgu dan kasih like dengan video cikgu lah. Kalau kamu rasa video ini berguna, kongsikanlah dengan rakan-rakan anda ya. So I will see you at the next video. Thank you for watching.